Jadi dipersilakan duduk. Ini ada barisan pelakon kita dan juga penerbit-penerbit eksklusif kita kan yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan mungkin di kesempatan ini rakan-rakan media kita, kalau ada sebarang persoalan yang ingin anda ajukan, saya dengan berbesar hati ingin mengalu-alukanlah segala persoalan anda yang akan dijawab ya oleh semua yang ada di hadapan ini. Dipersilakan kalau ada yang nak mulakan, silakan. Alright. Denny, silakan Denny. Denny ada mic kan? Ni, kat Denny. No mics. Oh, no mic. Okay, Denny, sorry. Sorry. But there's your mic. You can borrow mine. Alright. Mic Denny. Cepat tak? Tak ada bateri. Okay. Boleh Denny? Hello. Oh. Wah, manja dia. Okay, Terima kasih awak. Tahniah Datuk Nancy, Datuk Wendy and the whole cast. Love this movie a lot. Nak tanya Datuk Nancy dan Datuk Wendy, mengapa pilih cerita daripada negeri Sarawak? Alright, silakan. Thank you, Danny, for your support. And I hope you enjoy the movie, first of all. Why we choose this topic? Actually, originally kita nak buat documentary. So kita sudah pilih Twin Tower, KL Tower. We want to highlight the world identity for the first intention. But after that, we discover that our punya history tak boleh lawan dengan orang lain. Negara lain. Contoh Eiffel Tower, kita KL Tower. Kan? Jauh beza. So terpaksa kita kena cari deep into it to find where can we get a good content. Finally, we managed to find out actually Sarawak has something very unique that never explored to the world, especially in the jungle. Contohnya, you see the jungle so beautiful. And the culture, even we ask the local Sarawakian, they're not even aware about the story. We all went to Sarawak Museum, we all took picture together, but no one know what is the story behind the totem pole. So we think this is a very good topic that we should, bring up. So that's why we decided to do a documentary original, right? You want to Betul. Bila boleh dengar ke? Boleh ke? Dengar kan? So bila kita posing depan Sarawak Museum itu tiang Jerunai itu, kita tanya, ni tiang apa lambang tiang Jerunai ni? Jadi kita diberitahu yang tiang Jerunai ni adalah dia punya tempat perkebumian orang bangsawan kaum Melanau dalam abad ke-13, ya, di mana bila seorang aristokrat meninggal dunia, dia mesti ada satu tiang Jerunai dan juga dua hamba yang akan dikorbankan untuk upacara ritual semasa lepas 1 tahun lah, bila dia punya badan telah reput dan dia punya tulang akan disimpan dalam sembahyang. Itu di sebalik cerita dan adat budaya kaum Melanau. Mula-mula kita nak buat documentary sebab buat filem bajet tinggi kan. So kita bawa konten ini, buat research ini actually not easy to produce a documentary. Sebab kita ambil 2 tahun, kita pergi tempat Mukah, tempat itu ada tiang, masih ada 6 lagi, still have 6, right? Took us about 2 years to complete the research. So how we make it, that is a long story, so too late, we don't want to explain about that. So, but after we decided to produce documentary, we took the piece of content, travel to all the free market, to Hong Kong Film Market, Busan, to American Film Market, to Cannes, many markets. And all the buyers, they like the content and the idea. But they say, why don't you turn into movie? So, we took quite some time, because budget. Sebab budget punya pasal. Sebab syuting di Sarawak, logistik, dan jalan cerita pun dia punya prop, dia punya kostum. Kalau you tengok tadi dalam filem tu, semua props adalah original daripada Kampung Talian Muka, di mana kita ambil semua dia punya prop dan pakaian daripada museum sendiri, dan juga dia punya pakaian dan juga pelakon
Jadi dan set juga yang tadi lihat dalam filem tu memang authentic. Ya. Yang ada satu props actually kita buat yang costs about 25,000. I don't know whether you've seen the props or not. Satu shot saja. Mana nanti? Yang mana kalau boleh? Sekejap aja. Kalau Mungkin ada yang siapa boleh perasan? jawab dapat hadiah. Si mana tu? Si mana satu? So anyway, because we want to make it real, so that is why we have to do everything in original. Even the tall house, memang sudah tak ada, kan? So how to make it real like a tall house? We can ambil gambar itu and we send the picture to Russia. Okay, so the Russia who have made the 3D houses, the house for us. So you see the 3D house actually is made by Russia, half only the rear, but when they're shooting the other atas tak ada kan, semua kosong. So we spend a lot of money for visual effect. So in visual effect, there is a lot of set story to tell, but not now, later maybe. Okey. Jadi mungkin ada soalan seterusnya, silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Ika. Sebenarnya saya ada beberapa soalan. Saya cuma nak tahu berapa lama untuk belajar gunakan bahasa Malanau ni tadi? Itu Yuyun. Yuyun kan? Soalan yang kedua, untuk Ukasha, susah tak untuk buat scene berenang? Soalan yang ketiga untuk Dayang Kisha, untuk scene dalam lumpur tu macam mana rasanya? Okey, Yuyun. Macam mana menguasai bahasa tu? Untuk bercakap dalam bahasa yang luar daripada kebiasaan ni, saya diberi masa dalam 1 ke 2 bulan awal untuk belajar, tapi ada pakar yang pandai untuk cakap dalam bahasa yang digunakan orang Melanau tu, ajarlah secara personal, hantar voice, and ada juga tanya dengan orang yang ada dekat Sarawak, so saya banyak bantuan daripada orang sekeliling jugalah. Okey. Dan Kasha, macam mana berenang tu? Itu ramai orang tertarik tadi tu. Tarik tu. Oh, yang tu, yang masa betul-betul yang dalam sungai tu sungai betul. Yang masa yang kena tarik bawah tu adalah dalam pool, tapi pool yang dalam. And then dia ada macam rigging daripada besi. So macam kena tarik dengan besi. So dia underwater scene. Tapi yang masa atas tu ada sungai betul. You kena cerita sungai betul apa terjadi bila you masuk sungai tu. Apa you nampak? That is the best part. Betul dengan biawak. Bukan biawak je, anak buaya, ular kecil, pampers budak, pet, air tu jangan katalah bau dia. Tapi nak tak nak kita sebagai pelakon kena melakukan tu sebagai satu orang kata kita punya tanggungjawab. Yes, tanggungjawab kita. Nak tak nak kena buat juga. So masa macam sungai tu dengan colour warna coklat macam tu tak nak. Tapi masa tu tak ada siapa pun layan. Sebab dah kita tengah tunggu masa ni. Kau apa nak buat ni? Nak tak nak terjun je lah. Saya tahu tak awal-awal memang ada scene tu? Scene di dalam sungai tu. Awak tahu awal-awal ke ataupun masa? Tahu, ingat ke macam sungai-sungai. Tapi ni sungai yang macam yang perkampungan, yang setiap kampung tu dia punya toilet tu terus Gosh, you got shock kan? Sebab itu adalah scene pertama tau. tu first day kita orang. And then cakap bahasa Melanau pun, Tasha pun belajar bahasa Melanau juga tadi. And chances mostly mak-mak pun bahasa Melanau. Tony Yusof pun sama. Rasanya Abang Broad pun ada juga bahasa Melanau sikit tadi. Ada sikit. Sebab dia banyak bergema-gema. Okey. Dan Trisha. Aku banyak awak nak tahu pasal berenang tu banyak Okey. Macam mana masa lemas dalam lumpur tu? Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada semua rakan kami yang hadir. Macam mana nak cakap, itu sebenarnya salah satu pengalaman yang sangat traumatizing bagi saya. It's a man-made lumpur kan, it's a seluk yang dia betul-betul letak dekat dalam hutan. Dia letak sabut kelapa, letak tanah, letak daun-daun kering, and semua tu memang resources ni daripada sekeliling tu lah. Memang kita tak ambil daripada mana, memang betul-betul natural. Jadi bila masuk tu, it was my first time, and then
saya kena pastikan yang saya dapat on the first take sebab rambut basah and then nak kena siap balik tu mengambil masa yang lama. Jadi kat situ ada pressure lah untuk kind of like buat dengan yang terbaik. So masa tu the first one masa saya buat tu actually that one second take kot. Sebab dia orang kena tunggu sebab the first one tu saya terus panic attack sebab dia orang kena tarik air masuk ke dalam, kena lemas secara sendiri. So I had to like tolak diri saya dan lemas sendiri dalam tu. So dalam tu dengan I had like ear infection, panic attack, anxiety attack. Keluar daripada situ terus macam tak tahu nak cakap apa lah because I don't know. It's just something yang mencabar lah. Itu salah satu cabaran yang physically yang sangat affect me juga. Tapi after that, Jason Chong which is the director keluar. Okay, Hannah, you okay? Okay, kejap tengah bernafas. Okay, take 3, alright? Okay, let's do one more time. So terus kena buat right after that. So it was something so challenging. Tapi I mean, I hope it was okay for the scene. Yeah, tapi memang menakutkan lah bagi saya. Memang it was like tak boleh bernafas. Memang betul-betul kena attack lah time tu. Tapi kesian lah scene itu. Lepas tu pergi jumpa doktor banyak kali kan? Yes. Because your ear infected. Yeah, my ear had infection sampai ke eardrum. Sabuk kelapa tu memang masuk sampai ke dalam. So we had to go to the doctors a few times. Because all of the stunts that in the movie I did all by myself. So bagus lah. Soalan ramai yang akan tahu mengenai perkara tu. Dan itu akan jadi headline katanya. Sabut kelapa masuk telinga Dayang. Kena yang tu akan painful, sakit tau. Itu dia tembak air semua banyak kali kena pergi. Okey, seterusnya ada rakan-rakan media kita. Okey. Assalamualaikum. Tahniah lah kerana sebenarnya banyak je perkara yang saya tak sangka dalam filem ni. Saya sangka lain ni, yang saya tengok lain lah. Saya nak tanya Mak Mah lah pasal nampak macam dilupakan pula. Saya perhatikan dalam banyak filem kebelakangan ni lah, dalam drama TV, dalam filem, kenapa watak Mak Mah selalu macam tu? Watak 3D lah. Dirty, Danger, satu lagi apa? Dirty, Danger, satu lagi? Dirty, Dangerous. Dangerous. Ayah 3D tu lah, 3D Google. Kenapa masih lagi Mak Mah mau terima watak yang begitu? Ya. Mengapa tidak ada watak yang cun-cun sikit ke kan? Penerbit pun selalu memberikan watak begitu juga. Kenapa Mak Mah mesti menerima watak begitu? Dia nak mini skirt. Bukanlah mini skirt. Pertanyaan ini pertanyaan yang sudah mulai jemu. Bila kita dah mulai jemu, mesti kita orang pakai kebaya rasa senggat, orang pakai baju dalam keluar dikata seksi sangat, orang pakai baju macam tu lah. Jadi tak boleh lah tu, tak nak tengok Lain satu, dalam cerita ni, mungkin lain yang ditanya, lain dijawab. Dalam Sumpahan Jerunai ni, pada saya, kalaulah saya writer, kalau saya tidak ada dalam scene itu pun rasanya tidak jadi satu kekuatan. Sebab tak ada connection betul-betul. Kenapa orang tu tak kokol-kokol tu kena ada dekat situ. Dia tidak ada mengheret seseorang untuk ke mana pun. Cerita tu kan dia macam ringan maju sebab cerita dia ni memang sudah kuat. Sumpahan Jerunai tu memang story dia memang dah kuat. Yang hero-hero ni semua kan menghiasi, menyampaikan. Tapi kalau terlebih baik itu maknanya memang this good actor. Tapi kalau macam Mak Mah ni, kenapa Mak Mah terima? Bukan kerana Mak Mah nak berlakon tau. Adik jangan silap Sorry? Dengar tak Mak Mah cakap? Adik tanya ni kenapa Mak Mah mesti terima itu kan? Itulah tadi Mak Mah tanya, takkan nak jadi Tun Tijah ke nak jadi Tun Fatimah tapi kalau berapa puluh tahun yang dulu jadi itulah di antara persembahan saya yang dipilih oleh produser. Dan itulah yang boleh saya berikan atau sumbangkan atau memberi di samping dibagi upah penat. Yes. Mudah-mudahan Sumpahan Jerunai diminati oleh kami. Kita nak mengajar orang-orang Malaysia
mendengar cerita yang benar-benar berlaku. Kalau tidak, Mak Mai jadi hantu juga, terbang atas pokok. Lepas itu ini banyak, tidak berapa lama nanti Mak Mai dah jadi hantu kan. Mak Mai jadi hantu dari dekat. Wah, kamu terima itu Memanglah Mak tak ada connection dalam story ni. Jangan salah faham lah maksudnya. Saya tahu diri saya. Kalau wajah saya begitu, saya nak jadi orang tua yang bagaimana? Nak senyum yang macam mana? Saya nak jalan bergetek macam mana? Tak menjadi deh. Tapi tanya, soalan abang telah menyebabkan Mama keluar. Itu dia. Tapi kita ingat deh, umur kita tak tahu. Mungkin filem ini penghabisan untuk saya, belum tahu. InsyaAllah ada lagi. Ini semua kerja Allah. Betul, Tapi Mama. itulah yang boleh saya buat untuk Sumpahan Jerunai. Terima kasih Mama, terbaik. Hai, rindu Terbaik dari ladang. Okey, silakan. Mana mic tadi? Okey, jap. Silakan. Assalamualaikum. Soalan saya ada dua soalan kepada Datuk Nancy. Kalau kita tengok tadi ending pada filem ni Hana bersalin bayi, bermakna pewaris tu masih hidup. Datuk Nancy bagi tahu sini ada based on true story kan. So kami nak tahu ada sambungan tak? Apa jadi dengan pewaris tu? Okey. Soalan kedua kepada Amirul, saya nak tanya. Komen sikit scene yang you dipeluk erat oleh Basha dan Enes mati berseris. Saya tak kawan lagi masa tu. Amirul, komen masa dipeluk tu. Dan mati kena sedap. Mungkin Amirul boleh komen sikit. Masa dipeluk tu mungkin dalam keadaan yang seram lah. Siapa yang seram? Silam hari tu dengar lah. Kalau masih fresh dan 4 tahun lepas, berpeluh-peluh juga kan? Berpeluh-peluh waktu tu. Ya Allah, Tuhan saja yang tahu dalam hati ni. Janganlah macam-macam terjadi selepas pada filem tu. Alhamdulillah. Berapa take? Alhamdulillah, one take je. Memang tak nak buat banyak. Nanti nak seram dia tu tak tahu sampai ke mana. Datuk, silakan. Bagi soalan tu, memang dia punya, kalau dalam filem tu dah tengok kan yang dia punya catatan tu ada kata yang dia punya pewarisan tu ada ikatan. Ya, jadi bila ending scene tu kita nampak Hana telah melahirkan seorang bayi. Itulah pewaris dia. Jadi the last descendant kan. Jadi melambangkan dia ada pewaris dari anak itulah ya, dan makna dia ada bersambung semua ada nak sambung part 2 InsyaAllah kalau disambung InsyaAllah kita tengok kita punya collection kan, box office kan. Kita kena support lokal, kita kena support filem tempatan. Ya, betul. Okey. Betul. Support filem tempatan. Ya. Banyak hantu, banyak makeup susah. Hollywood aja kan. Kita punya supportlah filem tempatan untuk maju. Alright. Betul. Okey, seterusnya Budi. Hai, Budi daripada budi.com. Saya tertarik untuk bertanya kepada Amirul Afandi tentang macam mana dia bawa watak untuk YouTuber penjejak paranormal, penjejak hantu macam tu. So ada tak buat research ke ataupun you refer kepada YouTube mana-mana? Okey, untuk watak tu saya banyak menonton geng-geng para ni. Tapi sebelum kemunculan TikTok, di zaman YouTube waktu filem ni. Jadi kebanyakannya begitulah cara diorang menipu pada kita punya diorang punya viewer apa semua. Dan benda tu dipaparkan balik kepada penonton. Okey, soalan kedua untuk penerbit. Difahamkan filem ini mendapat sokongan padu daripada STB, Sarawak Tourism Board, dan akan ditayangkan sekali lagi di premier IFA 2023. Mungkin boleh sentuh tentang event tu nanti. Macam mana? Terima kasih.
ya memang kita dapat full support dari Sarawak. Kalau tidak filem ini boleh nampak bajet dia terlalu tinggi kan. Lokasi syuting, cakaplah contohnya satu toilet dekat apa ni? Dekat tempat syuting tu DBKL. One toilet costs 10,000. Satu toilet saja ya. Ingat tak toilet itu? Itu tandas mobile toilet. Yeah. Mobile So toilet. lucky the minister came and visit our shooting, and dia adalah bagi kita special rate. So memang kita dapat a lot of support from the Ministry Sarawak. So this is first thing. Second thing regarding of IFA International Film Festival, this is the first local movie, has been selected untuk movie premiere. So akan datang bila itu 20th of July. It will coming soon on the 20th of July. So our movie we're going to be premiere dekat Kuching. So after that we still have another second movie as an opening movie on the 2nd of August in IFA as well. So akan ada dua screening in Sarawak. But Kuala Lumpur is the first one for the media. Yeah, so Kuala Lumpur, then after that will be 20th, and then will be go to IFA again. Thank you. Okay, Laili silakan. Hi, Assalamualaikum. Bert dari Wayang People. First of all, congratulations on this movie. To be honest, we went with super low expectation, and tapi cerita ni power rupanya. Okay, so few questions. First for the producers, berapa lama? Tadi you've mentioned that this film in making for 6 years. Tapi berapa lama filem ni dah siap and kenapa baru release? Kepada Amirul Effendi, anda kelakar. Dialog, berapa persen dialog ad-lib? Divert dari original tu sebab memang nampak natural. And Yuyun, masa scene tergantung tu berapa tinggi on set sebenarnya, and berapa lama tergantung tu? If you can share your experience sikit. Thank you, producers. Okay. Oh, okay. Kita cakap tadi 6 tahun, actually lebih. Sebab kita mula dengan pitching semua kan. Lepas tu kita buat kajian. Kajian tu bukan senang, bukan sekali, tapi banyak kali. Oleh sebab kalau you nak sentuh dia punya topik di dia punya budaya, lepas tu kita minta approval daripada MAIS, iaitu Majlis Adat Istiadat Sarawak. Jadi bila dia dah semak semua, dan kita sebenarnya membuat kajian tu 2 tahun. Lepas tu kita submit dokumen ataupun tesis ya. Kita ada satu buku tesis di mana di-endorse oleh MAIS dan juga bagi kepada Sarawak Museum. Jadi kalau anda semua pergi ke Sarawak Museum, memang buku tesis tu ada di sana yang kajian dibuat oleh kami. Ya. Itu lepas Okay. I nak sambung sikit. Kita ambil masa 2 tahun untuk kita punya research. After completed, we took almost 1.5 year for marketing internationally. And then bila kita dah lepas shooting, shooting tak lama, 45 days je. So happen lockdown, COVID. Yang itu pula COVID juga kita perlu kerja walaupun dia lockdown. Apa kita buat kita buat editing, kita buat visual effect. Dalam filem ini yang paling susah, paling ambil masa paling panjang adalah the visual effect. Dan you cannot imagine who is involved with this visual effect. Kita sampai Hollywood punya visual effect compositor, director on set for 45 days from Hollywood. Okay, kita kena minta tolong dari India punya visual effect, sampai Russia, sampai Malaysia. Kita ada berapa? 45 lebih. Malaysia. Yang ini memang ambil masa.
ambil masa panjang sangat. I don't know the secret I can tell or not. Nanti Boleh lah tak? kita background kita memang ada kesusahan masalah tapi kita tak nak sharing lah kat sini. I think I will tell. No, I think I will tell. It's not fair for me to hide for so long. Okay? Okay. I want to open. Alright. Now. Should I? Should I? Nak dengar tak? Okay. Nah. Nah. Okay. Alright. I tak nak simpan. I dah tak boleh tahan dah. Alamak. Keluarkan nanti. I dah keluar. I nak buka. Okay? Alright. I nak buka. Okay, tak. Apa ni? I nak buka kan? So, ini. Sebenarnya, kita ambil itu Hollywood punya visual effect director datang on set, tolongkan kita design effect tu. Yang Yong takut itu tangan tu kan? Itulah dia. Okay? Dia design. Banyak shot on set dia atur cantik. Right? Unfortunately, lepas habis shooting, dia datang office jumpa kami ya. Okay? I'm going to open already. Dia nak berhenti I. No, I'm going to open. So, dia datang office jumpa saya. Dia kata, I will make your movie to win a lot of awards because the content is good, and with my visual effect, with all those things I input, I ensure you will win lots of awards. That's how they say. Masalah punya tone lah kan. So I kata, that's great, thank you so much, that's what we want you come here for. Then dia kata, but I got one request. Apa tu? We tanya. Nobody know no one, only two of us. So I kata, okay, what you want? I want you to remove the director name. Jason Chong. I said, what? If I would do a visual effect, he will win an award, and I bring his name up, right? So this is not going to be happening. So you can put anyone name, but not Jason Chong. Dia cakap macam ni tau. Kita simpan dalam, tak boleh cakap dengan Jason Chong. Lepas tu, okay. I kata, mustahil ni. Memang dia director. Macam mana I boleh tolak nama dia kan? So I am so sorry. I say, I can't do that. They say, you will never get any award. Your movie halfway done. Without me, how you going to do now? Sebab dia yang buat tahu semua barang. Dia yang design. So, I kata, I'm sorry. Memang I tak boleh. Esok pula, kita pergi cari dia dah balik kampung. Balik US. Tinggalkan kita macam ini sahaja. The post-production, semua blue screen. Macam mana nak buat? Kita dua orang nangis setiap malam orang tak tahu. So, we got no choice. Kita tulis email untuk dia, kita cari kita punya lawyer. Lawyer kata, Wendy, macam mana you nak sue dia? Dia dekat US. Kalau you nak sue dia, pertamanya you kena ambil satu lawyer dekat US dulu. Okay? From the US, dia dekat California. The California US baru boleh hantar surat untuk dia. Saya tak boleh. I can help you, but I can't. So, kita tak boleh sue dia. I said, okay, never mind. We hire a lawyer in California. Let's do it. I cakap. Saya sekejap. Kita check dulu, dia ada duit ke tak ada duit. Nanti you buang duit you 200,000, dia hanya ada 20,000 dekat bank tu. Apa gunanya? Aduh, so after have no choice. After that, we got no choice. We working very, very hard for the 2 years. That's why you ask us why so long. The 2 years, we try to get our visual effect done. So, we want to get the best. We start from a local. Some can be done, some cannot. Alright? And then we have no choice, we have to send to India. And both of us flew to India juga kan? Dia tak nak cakap, I tahu tak apa. So, so we went to India, and then kita tak dapat complete job juga. Because jauh kan, very hard to control. And here and there, that is why. This is the secret that is was with me for how many years, right? With us? I think since tahun 2020. That's why masa COVID datang tu, actually kita punya local punya compositor pun tak boleh buat job sebab untuk yang blue screen yang tu tempoh besar tu semasa shooting tu, kalau dia nak buat dia punya frame by frame tu, dia kena masuk studio besar lah kan. Tapi kat rumah you memang tak boleh buat itu kerja. Masa tu lockdown. Betul tak? You tak boleh keluar rumah pun.
berapa bulan ya kita kena lockdown 3-4 bulan kan. So 6 bulan So memang kerja pun kita stop. Jadi kita punya animator, kompositor pun tak boleh buat kerja. Jadi itu sebab masa tu juga mengambilkan masa panjang untuk menghabiskan dia punya CGI dan VFX. Sebab dia kena buat frame by frame. It's not only that, it's for someone who don't know anything to pick up the job that is susah. Kalau you are the one who did the job, so you can just go in and do the job, no problem. Macam tadi hantu tu jatuh atas tu, kita memang ada design kita, tetapi tak dapat buat apa kita yang nak. So kita doalah kalau kita dapat award nanti, insyaAllah ada satu hari kita dapat award, kita tunjukkan dia. Without you also we win award. Thank you. Nanti di atas penceritaan itu tadi, kita harapkan itu menjawab segala persoalan anda apabila menyaksikan filem ini. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan media kita yang telah pun mungkin bertanya soalan, nak jawab jawapannya. Dan mungkin kita round corner lah semua untuk berkongsikan apa yang mereka rasakan kepada rakan-rakan media kita. Okey. Jadi Yuyun dan juga Mirul untuk soalan yang terakhir tadi. Yuyun tadi berapa tinggi kan? Berapa tinggi bro? Tinggi dia tak adalah tinggi mana, saya rasa dalam 5 meter ke atas jugalah. Tinggi jugalah, tak adalah rendah mana. Tapi on set alhamdulillah ramai yang ada dekat situ, like jaga saya keadaan kat situ, make sure apa benda saya nak diorang bagi and stuff like that. And berapa lama saya tergantung kat atas tu, berjam jugalah saya kat atas tu dengan muka gatal, tak boleh nak garu sampai orang lain kena garukan muka saya. Tapi tak apalah, demi filem ni kan, we wish for all the best lah. Alright, Mirul, berapa persen yang dialog anda dan juga skrip? 1% je yang saya tambah dan kemudian dia di mute tadi. Itu je. Yang lain semua original dialog ya. Okey. Alright, mungkin kita nak dengar suara lah sikit kan. Tapi nasib mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan, sedikit harapan anda kepada filem ini. Suara awak kita tak dengar lagi tadi. Dengar awak yang guris apa tangan jari tu. Seriau orang tadi tengok. Oh, sebenarnya saya mengantuk ni. Sebab saya daripada set. Okay. Tak lah nak cakap apa pun tak tahu. Tapi harap-harap anda semua terhibur dan hopefully filem ni punya progress berjalan lancar lah, insyaAllah. Alright. Dan Bron, mungkin ada sesuatu nak disampaikan Bron? Jason kirim salam pada semua. Dia sangkut syuting tak dapat join. Dia berharap semua orang terhibur juga. And thank you for staying until pukul ni 11 lebih. This is a good sign lah, saya take it. Betul. And kita dah dengar tadi luahan rasa perasaan seorang producer. Jadi kita mohon support daripada anda semua untuk tolong war-warkan. Kalau tak best boleh DM saya. Kalau rasa best kita war-warkan kepada seluruh negara lah, boleh datang support tengok. Okay? Yes. Dan lain sekali Sabrina, hujung sekali tadi. Mungkin ada nak kongsikan sedikit lah ataupun saja nak bagi saranan dan juga harapan kepada filem ini. Orang nak dengar juga suara awak tadi dalam tu, suaranya halus je. Kan? Abang, tu je kita dengar tadi. Abang. Mungkin dah lama juga tak nampak menghilang mana dalam bidang lakonan ni, ataupun ada buat benda-benda lain. Okay, Assalamualaikum semua. Hai rakan media. Saya tak banyak berlakon TV dan filem sekarang. Saya buat teater dan bekerja lain juga. Tapi saya terima kasih kepada Datuk Nancy dan Datin Dr. Wendy for having me in this film. I'm very proud to be part of this wonderful cast, so strong, and also to be part of a historical film featuring cerita kita. So I hope that you will support this film. Thank you. Alright, jom kita tepukan paling gemuruh kepada seluruh tenaga produksi untuk Sumpahan Jerunai dan kita